Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yahtub ansit au takallam au abasa au asyara biyadihi au biraqsihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Diingatkan oleh Rasulullah. Ini dah selalu kita dengar. Cuma yang selalu kita dengar bahasa Melayu. Ini bahasa Arab dia, sabda Rasulullah. Termasuknya barang siapa berkata-kata pada hari Jumaat, maksudnya yang apabila imam sudah sedia untuk membaca khutbah tadi, barang siapa yang berkata-kata pada hari Jumaat bagi taulannya, bagi sahabatnya, pada hal imam membaca khutbah olehmu, atau berkata-kata olehmu, atau memperbuat ia akan yang sia-sia, atau isyarat ia dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka sesungguhnya telah lagha ia, dan barang siapa lagha ia, maka tiada Jumaat baginya. Kita nak bahaskan sikit apa yang dikatakan lagha ni. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang berkata-kata semasa khatib membaca khutbah, maknanya di sini menegur sahabatnya, yang kita fahamkan Bilal dah sebut dah, yang menegur sahabatnya dengan kalamnya atau isyaratnya, isyarat dengan tangannya atau kepalanya, maka sesungguhnya dia telah lagha. Maknanya kita bila imam baca khutbah, kita memang kena diam. Dengan isyarat tangan pun tak boleh. Lambai Haji Supri, contohnya kita lambai, gitu. Haji Supri datang ni, saya tengah baca gitu, kawan, contohnya wan lagha, tak boleh. Dengan kepalanya macam okey, gitu aja juga tak boleh. Di sini disebutkan itu sudah dianggap berkata-kata. Dalam istilah berkata-kata di sini yang tiada bersuara, itu kalau bahasa kita hari ini non-verbal lah. Komunikasi secara verbal, lisan, dan komunikasi non-verbal, tidak berlisan, tidak bersuara, ataupun komunikasi secara bersemuka atau tidak bersemuka, atau berisyarat juga berkomunikasi. Sebab walaupun dengan isyarat sekalipun, ia akan mendatangkan makna, dapat menyampaikan maklumat di antara satu pihak kepada satu pihak. Itu namanya komunikasi. Dan pihak yang lagi satu, dia faham apa yang disampaikan walaupun dengan syarat sekalipun. Itu namanya komunikasi. Jadi namanya mutakallim. Bahasa Arab mutakallim, iaitu berkata-kata walaupun dengan cara isyarat sekalipun tak boleh. Jadi lagha di sini dibahaskan di sini. Apakah lagha ni maksudnya haram ke, makruh ke, apa? Begitu. Jadi di sini dikata lagha di dalam Kifiyatul Ahyar. Dalam kitab Kifiyatul Ahyar ni bahasa Arab tebal gini. Itu perbahasan fiqh juga. Itu ringkas. Kitab tu Kifiyatul Ahyar ringkas, tapi padat. Dalam kitab Kifiyatul Ahyar dibahaskan, adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Maka padanya itu dua pendapat. Salah satu daripada keduanya itu iaitu haram. Bila berkata-kata saja haram, sama ada secara verbal atau non-verbal, semuanya haram. Ini kata dalam kitab Kifatul Ahyar. Telah dinaskan atasnya oleh Imam Syafi'i pada kaul qadim, pada pendapat yang lama, pendapat para ulama terdahulu. Kaul qadim ni, para ulama yang terdahulu telah membincangkan, membahaskan bahawa dia adalah haram. Dan dengan dia berkata-kata Imam Malik,
dan Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad yang terlebih rajih daripada kedua riwayat. Maksudnya 4 imam ni menyatakan haram. Imam Syafi'i pertama, kemudian diikuti Imam Malik, Imam Hanifah mazhab Hanafi lah, Imam Ahmad, itu Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Yang tadi Imam Malik, Maliki lah. 4 mazhab menyatakan haram. Ini adalah kaul yang rajih, yang telah diterima. Pendapat-pendapat ini menyatakan adalah haram berkata-kata. Mana berdosa lah. Soalnya bila berdosa itu adakah membawa tidak sahnya Jumaat? Nah, itu ada perbahasannya. Baginya kerana sabda Nabi, apa hujah 4 imam tadi? Kerana sabda Nabi SAW, apabila berkata-kata engkau bagi taulannya, kamu padahal imam baca khutbah pada hari Jumaat, diam olehmu. Nabi pernah berkata diam olehmu. Kenapa Nabi bercakap? Sebab Nabi atas mimbar, dia imam, dia khatib, boleh bercakap. Dia kuasa besar, maksudnya imam masa itu kuasa besar, dia boleh bercakap. Nak tegur orang pun boleh. Imam takdirkan kau nampak orang berjalan, imam tengah baca khutbah, alhamdulillah, Haji Sarum misalkan, boleh. Tapi tinggal janganlah nanti besok terus pergi bercakap pula suka hati je. Bila air sana tu tak ada air tu, sebelah sini air tak boleh lah. Ini maksudnya dalam keadaan perlu. Jika perlu, imam boleh cakap, yang lain tak boleh cakap. Ceritanya di sini ni, sebab sabda Nabi SAW apabila berkata, engkau bagi taulan kamu daripada hal imam baca khutbah pada Jumaat, diam olehmu. Nabi dah cakap, diam. Dia boleh cakap. Nah, sebab dia orang yang berkuasa pada hari itu. Maka sesungguhnya laga engkau, dan makna laga di sini adalah berdosa. Laga engkau. Siapa yang cakap? Nabi yang cakap. Diam, laga engkau. Pada masa tengah tu baca khutbah. Serupa juga dalam hadis yang lain, Nabi tengah baca khutbah, ada orang datang terus duduk terus. Nabi tegur, sembahyang 2 rakaat. Nabi cakap, lepas tu sanggup balik baca khutbah. Nah, maknanya imam boleh bercakap, yang lain semua tak boleh cakap. Jangan perajakan itu. Bagaimana dengan Bilal? Itu dia, tengah imam baca khutbah, Bilal boleh cakap radhiyallahu an, dulu punya khutbah. Tapi sekarang dah tidak kan? Yang itu tidak. Itu kerana bertazkir, termasuk kita bertazkir ataupun kita berzikir. Misalkan berzikir radhiyallahu an, bila sebut nama sahabat kan taklah disebut dengan radhiyallahu an. Apabila disebut nama Rasulullah taklah disebut sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tidak termasuk dalam maksud berkata-kata di sini. Yang dimaksudkan berkata-kata yang menjadikan laga ni maknanya berdosa ataupun kosong ataupun sia-sia. Maksud laga itu bagi yang membawa maksud kepada tegur menegur, berkata-kata selain daripada berzikir. Tetapi yang dikatakan radhiyallahu an ataupun disebut Rasulullah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam, itu dibenarkan sebab itu menghormati sesuatu yang diperintah. Itu lain. Kita tuan sekali lagi kita nak habiskan yang antrik. Yang rajihnya adalah haram. Tetapi ada pendapat yang lain. Di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkata-kata engkau kamu padahal imam baca khutbah pada hari Jumaat, diam olehmu, maka sesungguhnya laga engkau. Ini hujah bagi 4 mazhab tadi. Dalam pada kaul jadid, dalam pada itu kaul jadid tadi, kaul qadim adalah para ulama yang terdahulu. Ini para ulama pertengahan, macam mana selepas para imam-imam yang pada tadi menyatakan bahawasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram dan diam itu sunat sahaja. Ini yang kedua, sunat saja. Kerana barang yang diriwayatkan oleh
Saikhuna ni maknanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dua syekh, Saikhuna ni syekh hadis ni dua yang besar, iaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu menyatakan bahawasanya Sayyidina Utsman masuk ia pada hal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Sayyidina Umar masuk masjid, Sayyidina Utsman masuk, Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Maka berkata Sayyidina Umar, apalah hal kaum mutaakhir, mereka itu daripada bang. Sayyidina Umar dalam masa dia jadi khatib ditegur Sayyidina Utsman, maksudnya kenapa kau lewat sangat, sampai dah bang pun kau baru sampai, aku dah baca khutbah, kayaknya gitulah maksudnya. Sayyidina Umar dia akan mimbar, dia tegur Sayyidina Utsman yang baru sampai, dia lambat sampai. Sayyidina Utsman menjawab. Ini hujah dia. Maka berkatalah Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin, dicakap dengan Sayyidina Umar yang atas mimbar ni, ya Amirul Mukminin, dia kata, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang. Masa bang dilaukan aku dengar. Gitu maksudnya. Aku tak leka, melainkan aku mengambil air sembahyang juga. Apa yang dipaham? Sayyidina Umar sedang membaca khutbah, Sayyidina Utsman masuk ke dalam masjid. Sayyidina Umar tegur, maksudnya, wahai Umar, kenapa kau lambat sangat? Dia kata, aku ambil air sembahyang. Dia menjawab kan secara verbal, secara lisan, aku ambil sembahyang. Maknanya di sini Sayyidina Utsman menjawab, kalau begitu hukumnya apa? Sunat jua. Diam semasa baca khutbah, imam baca khutbah tu sunat jua. Ini hujahnya tadi haram. Kalau berkata-kata, yang sini diam itu sunat saja. Hujahnya yang kedua tadi. Dan melainkan mengambil sembahyang juga. Dan pada riwayat bahawasanya Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang laki-laki, berlaku pada Rasulullah sedang baca khutbah. Masuklah seorang lelaki berkata, di sini riwayat ini, seorang lelaki berkata, kiamat. Hari Jumaat kan belakangnya kiamat. Yang Nabi cakap dia pun kiamat. Gitu. Jadi Nabi tanyalah, kenapa kau cakap kiamat? Begitu. Dah tengah baca khutbah berlaku. Tuan-tuan, kita pegang dulu. Bila berlaku pada Rasulullah, itulah datanya hukum. Jangan kita kata, Nabi pun cakap, kita boleh cakap lah hari ini. Bukan. Itu datangnya hukum, berlaku pada Rasulullah dan para sahabat. Apa yang berlaku, itulah baru datangnya hukum-hukum ini. Baik. Apabila berlaku seorang tadi berkata kiamat, maka mengisyaratkan manusia kepadanya, orang lain pula cakap dengan dia pula, diam kau. Begitu ceritanya, diam. Maka tiada terima. Apa tiada terima? Orang bercakap yang kiamat tadi melawan balik, berbahas pula dan mengulangi akan perkataan itu. Apa? Kiamat diulang lagi. Semula seorang lelaki masuk sedangkan Nabi sedang baca khutbah, kiamat. Kawan dia cakap, diam kau. Dalam pada itu orang yang cakap kiamat itu ulang lagi, kiamat. Gitu. Jadi maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya, kemudian daripada kali yang ketiga Nabi cakap, kesian kau, apa yang engkau sedia? Maksudnya, apa persiapan engkau untuk bekalan sebagai kiamat? Nabi bertanya pula, apa persiapan kau pada hari kiamat, bagi hari kiamat? Apa persiapan kau untuk kedatangan hari kiamat? Maka kata laki-laki itu, aku kasih akan Allah dan Rasulnya. Aku sangat cinta dengan Allah dan Rasul. Nabi bercakap, sabdanya Nabi cakap, engkau serta orang yang engkau kasihi. Engkau akan berserta dengan orang yang engkau kasihi. Apa maksudnya? Apabila Nabi tanya,
Yang kepada lelaki tadi, apa yang kau kasihi? Aku sangat kasih dengan Allah dan Rasulnya. Aku sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi pun jawab, engkau serta orang yang engkau kasihi. Maknanya Rasul dan Allah akan bersamamu. Maknanya waktu itu berbahasa kata, sedangkan Nabi sedang khutbah ni. Itu hujah yang kedua menyatakan bahawa berkata-kata semasa imam baca khutbah itu namanya lagha. Lagha ni maknanya di sini dibahaskan hanya tidak sempurna Jumaatnya. Soalnya adakah haram atau makruh ataupun apa? Jadi dibahaskan yang pertama berbahasanya kalau berkata-kata haram, berdosa, tapi tidak membatalkan Jumaat. Cuma mengurangkan pahala Jumaat, tidak sempurnalah Jumaatnya. Satu. Yang kedua, sunat saja untuk berdiam. Tapi kalau berkata-kata juga tidak membatalkan Jumaat. Dia tetap sah Jumaat, cuma mengurangkan pahala Jumaat. Jadi dua-dua boleh pakai. Sekarang nak pakai yang mana? Kalau kita memang berpegang kepada perkara yang atas, maka haram, berdosa. Kalau berkata-kata juga mengurangkan Jumaat. Yang kedua, sunat saja berkata-kata.